Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to DPP Studios bersama saya Miro Aiman dan juga Tun Teja dalam segmen analisis DPP yang kami bawakan khas hanya di YouTube channel DPP Studios. Kita akan buat ulasan perlawanan Liga Super malam tadi di antara Penang FC dan juga Seri Pahang FC. Game yang macam final ni. Semua penonton cukup menebarkan bak kata Tun Teja berpeluh jantung kita tengok. Jadi, Assalamualaikum Tun. Waalaikumsalam. Satu game yang sangat-sangat mendebarkan Tun, tapi akhirnya tiga mata menjadi milik Penang Tun. Betul. Tiga mata yang kita perlukan, dan walaupun kita ni dalam orang kata tak maulah sangat duduk nombor 2 kan. Tapi dalam hati tu ada taman. Ada juga simpan perasaan sikit tu ada lah. Tapi walaupun kita duduk sat kan, sebab Rabu nanti Kedah lawan dengan UiTM kot, tak silap. Betul. So keputusan mungkin berubah, tapi tak apalah. Tapi kemenangan tadi ini memang kemenangan yang kita nak sangat-sangat. Tiga mata dibawa pulang untuk berhadapan dengan Terengganu lah. Okey. Bila Penang dah ketinggalan dulu 1-0, apa perasaan Tun? Mungkin Tun boleh share sikit lah kali ni. Okey, perasaan dia memang bercampur baur. Campur baur. Remote TV hilang. Lepas pada tu saya cari remote TV hilang. Memang agak kecewa lah sebab kita tengok first half kita main pun dengan passing tak sampainya, dengan macam agak kelang kabut sikitnya, dan Pahang memang kontrol. Kalau kita tengok first half, Pahang kontrol dalam hampir 60% kot. 60% betul untuk first half. So bila masa ke half kita nak tengok ada satu perubahan, tak nampak, dan akhirnya Pahang berjaya menjadikan gol. Kita rasa macam okay, that's it lah, that's fine lah. Tapi itulah bola sepak baru minit 60 bang, tak habis lagi bang kan. Tadi tu dah bawa masuk Daniel. Sebab kita main bola atas dah tak boleh dah. Tak boleh Pasal Mak Gulon dengan siapa Sirwat tu, Swirat tu, dia dah jaga habis dah kasang Henrik. Yes. So bila masuk Daniel, bila masuk Azim Rahim, bila bawa masuk Awang, depan ni ada kelajuan. So kita main high intensity. Kat situ depa kena lah, depa lemah. Dan terjadinya 2 gol dengan masa yang begitu pantas. Okey, kita nak tengok lagi detail lagi kita punya ulasan untuk game malam tadi. First 11 Penang boleh katakan antara barisan yang terkuat. Boleh dikatakan semua import beraksi Tun. Tapi first half serba tidak menjadi. Kita main taktikal, nampak Pahang lebih mendominasi. Cuma kita bersyukur sebab ada Acong dekat tengah. At least dapat cover kita punya back four Tun. Ya betul. Acong dengan Role lah. Dua ni mainkan peranan yang penting macam biasa. Tapi itulah bila kita pergi tengah dah mantap untuk cover defend, kiri kanan kita pula macam risau sikit. Sebab kita tengok nombor 6 Seri Pahang Malik ni. Malik Ma'arif. Yang tu hold dulu. Saat lagi kita sembang pasal dia tu. Okay. Lepas tu chances yang Penang miss masa first half. Kasar kena tiang. Lepas tu Pak Din side netting. David Rolly tu dia tenang ke bulan tu. Itulah, at least kalau ikutkan chances tu, at least 1 gol kita dah boleh dapat dah first half. Itulah sepatutnya dengan chances yang saya boleh kata chances tu boleh bukannya 50-50 lagi dah. Dia dah macam sepatutnya gol. Sepatutnya gol. Tapi itulah nak buat macam mana kan. Yang sepak tu pun David Rolly, bukan yang penjaga tulen kan. Kalau Casagrande buat perangai macam tu, kena lah kan. Tapi tak apalah kan. Tapi yang penting menang. Okey Tun, first goal Hendrik Dos Santos hasil assist daripada Pak Din. Macam mana Tun rasa gol tu? Adakah boleh dikatakan gol ajaib Tun? Itu ajaib untuk Penang dan horror untuk Seri Pahang. Kita boleh nampak kelibat Karius kita boleh nampak bayang-bayang dia punya bayang-bayang ada sikit. Sebab bola yang Hendrik sepak tu saya rasa tak laju mana lah. Betul. Tak laju mana dan tepat ke Helmi sebenarnya. So mungkin Helmi dia tidur, dia pejam mata ke apa, kan nasib baik pejam mata.
Dan bola tu masuk dan nasib baik linesman tak buat lawak kan, sebab bola tu dah clear, dah masuk semua. Sebab kita tak ada VAR dan line teknologi pun semua. Nasib baik linesman tak buat lawak dan nampak dan mata pun cerah elok. Okay, gol. Sebab selalunya kalau bola 50-50 macam tu, selalunya tak gol. Dia mata referee lah, selalunya lah. Tapi kali ni nasib baik remote tak pecah lagi. Nasib baik tak ni tak lambung TV lagi tu. Nasib baik tak larat dah nak beli TV. Next. Okay. Untuk gol tu bagi saya sebagai, walaupun saya bukan player profesional tapi main sebagai goalkeeper, saya rasa satu kesilapan yang mudah yang dilakukan oleh Helmi Riza. Kalau kita tengok record pun game yang sebelum ni, musim lepas pun sebenarnya Helmi Riza banyak kali dah buat mistake ni tu. Simple mistake yang akhirnya bagi gol senang dekat tim lawan. Ya betul. Dia macam kalau keeper England dulu Paul Robinson lah. Bagus. Tapi disebabkan buat sepak tak kena lah, apalah tangkap ayam lah. Punca lah orang kata, punca lah. Tapi dia bagus reflect dia apa semua bagus. Macam Helmi ni dia tinggi, dia bagus. Dia punya terbang, ada cara baca dia baca bola bila bola nak main cross kan. Dia bagus. Tapi bila tangkap ayam, tangkap itik, tangkap anak orang, punca lah orang panggil punca. Untuk second goal tu, super sub Danny Ashraf masuk tak sampai seminit. Saya rasa tu baru berapa touch kan, terus score. Betul. Sebab tu saya kata masuknya Daniel, masuknya Awang ni sebabnya nak bagi intensity permainan tu laju dan untuk menekan Seri Pahang. Dan saya tengok gol kedua tu, saya ingatkan bola tu boleh clear. Saya ingatkan lah. Dia macam gol Pak Din masa lawan nampak dah, ingatkan boleh clear. Tapi itulah, clear kena lutut. Orang Penang kata buah lutut dah. Kena bawah lutut masuk. Tak apalah, janji gol lah, janji gol lah. Memang tu kalau game final macam ni, saya rasa memang orang kita punya Penang dah buka baju dah tu, dah celebrate. Buka dah tadi, tapi dalam rumah. Okay, kita nak sentuh pasal Seri Pahang sikit. Pahang, gameplay kali ni memang jauh beza daripada gameplay first round tu, dengan kemasukan import baru yang jelas bagi impact yang berbeza dalam squad camp Pahang kali ni. Import baru bukan saja meningkatkan skill kemahiran dalam pasukan, tapi dia bagi satu macam positive mind lah, positive vibe dalam camp pasukan Seri Pahang. Kita tengok kalau macam first round, bila mereka kehilangan macam Sumare, mereka kehilangan siapa lagi, ramai lagi lah tonggak-tonggak utama ni, dan Mak Gulon pun masa tu injured. So mereka tak ada dalam satu mentality yang best lah. So bila kali ni saya tengok masa Seri Pahang lawan Kedah pun mesti tengok. Saya tengok mereka ni import ni macam Atiu, macam Hidalgo, mereka ni bukannya tak bagus, tapi saya boleh kata setara je dengan import-import yang lain. Cumanya macam saya katalah, positive vibe mereka tu. Lihat mereka punya positif tu, sebabkan mereka berjaya jadikan gol, cara pemain mereka yang lain. So itu. Alright. Okay, kita sambung balik pasal Malik Ma'arif tu. Awal-awal lagi dia dah buat kacau tu, sampaikan Azwan Arifin berhempas pulas nak kena kekang asalkan daripada Malik Ma'arif ni. Betul. Sebenarnya sebelum start game lagi, saya tengok ada nama Malik ni kan. Boleh disebabkan saya tengok masa Kedah lawan dengan Seri Pahang baru ni, Malik ni lain macam ni kan. So bila saya tengok nama dia ada, okey, kena jaga Malik ni. Saya ingatkan Malik ni dia belah Quentin, tapi dia belah Azwan kan. So dalam 20 minit ke 30 minit yang pertama tu memang berjaya lah dia kucak-kacirkan kita punya defend belah kiri dan kanan. Adakah Coach Manzo duk perhati kelibat dia tu untuk next season ke? Kalau nak main AFC kot. Tak ada. Okay. Tak tahu. Alright. Dan chances daripada Kenny Atiu, walaupun dia score goal first half, hujung-hujung tu dia ada chance tapi Sam save. One by one lah. Itulah sebab saya rasa Sam dah tutup cepat lah ruang tu. Berbanding dengan gol yang kedua. Gol kedua tu memang ruang sangat terbuka. Saya tengok pun macam memang boleh gol lah ni.
Kalau yang macam percubaan yang first tu 1 by 1 tu Sam dah tutup cepat ruang tu. Menyebabkan RTU ni sukar lah gol. Alright, okay. Tu cerita daripada side Penang dan juga Sri Pahang. Jom kita tengok pula statistik perlawanan malam tadi. Full time, Alhamdulillah 2-1 memihak kepada Penang dengan total shot 12 sama. 12. Dan shot on target Sri Pahang 7, Penang FC 4. Manakala total passes Sri Pahang FC 3-3-5, manakala Penang FC 2-4-7. Jadi daripada perkiraan total pass ni, Sri Pahang lebih mendominasi perlawanan dengan 58% ball possession, manakala Penang FC 42%. Alright, tu statistik lah. Tapi statistik tak menjamin kemenangan apa-apa. Betul tak Tun? Statistik ni cuma data yang kita boleh kumpul berdasarkan game. Jadi berdasarkan statistik dan data Tun, man of the match pilihan Tun untuk Penang siapa? Pilihan saya, walaupun beliau ni tak menjadikan gol, tetapi saya rasa contribution beliau ni sangat membantu pasukan Penang lah untuk mendapatkan 3 mata. Saya pilih Hendrik Dos Santos. Hendrik 1 gol Tun, gol pertama Tun. Oh ya, sorry. Dia buat pening. Okay, Hendrik Dos Santos. Kita nampak dia punya eager, semangat dia nak main bagi menang walaupun ketinggalan. Tapi Hendrik banyak yang create game untuk malam tadi. Kalau siapa yang perasan, dia banyak cepat, dia change side, dia main one touch. Jadi Hendrik layak diberikan sebagai man of the match. Untuk Pahang ada ke tu? Player man of the match untuk Pahang? Saya suka cara permainan Mak Gulon lah. Mak Gulon. Oh, bukan Hidalgo Mak Gulon Hidalgo kalau saya tengok dia punya crossing berapa saja. Dia punya dribble pass pun lebih kurang ambil saja. Cumanya Mak Gulon ni dia berjaya kunci kasar lah. Dengan dia punya sizing badan, strength yang dia ada, ketinggian dia, memang berjaya kontrol tengah Pahang. Saya rasa kekuatan Pahang tengah, di bahagian tengah Mak Gulon lah. Alright. Last game, next game, Penang lawan Terengganu di Stadium Bandaraya Pulau Pinang, dekat Stadium Keramat kita tu. Apa tu punya prediction? Dah last game lah ni, kita dah capai target top 6. Dan sekarang ni fans semua mula mengimpikan Piala AFC musim depan. So, prediction tu macam mana? Prediction saya adalah saya tak mau tahu. Bukan saya tak mau tahu lah. Benda ni saya tak nak mengganggu pemikiran pemain juga ataupun pemikiran fans yang mengharapkan bintang di langit untuk kita dakap. Nampak peribahasa. Jadi perlawanan terakhir ni memang kita nak menang. Kita nak menang, kita nak 3 mata, 1-0 pun tak apa, 2-1 pun tak apa, 5-0 lagi sempoi. Tak kisah, jadi 3 mata. Tapi oleh disebabkan satu lagi tim yang tengah cucuk, sambil cucuk mencucuk ni, kita tak mau satu harapan yang tinggi lah. So apa nak jadi dengan tim tu, dia nak menang ke, dia nak kalah ke, dia nak selesaikan tu, kita tolak tepi. Kita fokus game dengan Terengganu. Untuk player, untuk siapa, Amir, Awang, Casagrande, come on guys, last game guys, serious guys, serious, last game guys. All out tu je yang saya boleh kata. All out. Itu saja. Apa jadi lepas ni tak apa. Player dah buat yang terbaik. Kalau ada rezeki ada, tak ada tak apa. Kita dah capai target. Dan betul saya kata ni antara pencapaian terbaik Penang dalam Liga Super untuk season ni. Walaupun sebelum ni rekod Penang dalam Liga Super ada yang okey, ada yang tak apa okey. Tapi yang sekarang ni boleh dikatakan antara yang the best dalam squad Penang sekarang ni. Jadi terbaik lah. Yes. Kita doa yang baik-baik untuk tim kita, semua fan-fan Penang, semua penonton yang tengah tengok. Kalau ada fans, kalau ada penonton, penyokong daripada pasukan lain nak join, nak masuk di ruangan komen di PT Studios, dipersilakan. Kami sentiasa buka untuk mana-mana sahaja penyokong daripada pasukan lain. Alright, jangan lupa like video ni, jangan lupa share dan jangan lupa subscribe. Tekan butang loceng untuk notification. Kita akan jumpa lagi dalam episod game last untuk Liga Super musim ni di antara Penang FC dan juga Terengganu FC. InsyaAllah kalau dah rezeki tak ke mana pada semua fan-fan Penang sekalian. Sekian dulu daripada saya Miro Aiman dan juga Tun Teja yang sedang berada di talian. Demi kebanggaan, demi Pulau Pinang. Bye-bye.